Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berkunjung ke blog Nadra KL Kota Dumai. Salam satu dunia, salam satu Nusantara. Yeay. Oke teman-teman, ini dah 2 hari Kak Nadra tak buat blog cerita tentang puasa diri Kak Nadra, tentang diri Kak Nadra. Sekarang Kak Nadra baru nak buat. Dah 2 hari, hari itu Kak Nadra buat blog untuk lain pula. Semalam pun tak sempat nak buat blog sebab penuh sangat Kak Nadra punya memori di dalam, jadi Kak Nadra terpaksa keluarkan dia semuanya. Okey, sekarang Kak Nadra nak buat blog sambung cerita masa lalu. Okey, hari tu Kak Nadra cerita umur 25 sampai 30. Sekarang 30 sampai 35. Okey. Kisah 30 sampai 35 usia tu dah terlalu matang lah, dah terlalu masak, dah tua dah tu kira. Sekarang ni kira muda sikit, waktu usia tu kira tua sikit. Okay, sekarang Kak Nadra doa dulu untuk yang dah subscribe Kak Nadra. Terima kasih banyak-banyak, subscribe Kak Nadra terus. Mana yang dah subscribe Kak Nadra tu kena sabar ya. Kalau jujur anda masuklah ke channel Nadra KL Kota Dumai, InsyaAllah ada. Kak Nadra akan nonton dulu baru kita subscribe. Jangan sudah kita subscribe lari keluar. Kak Nadra tahu tu orang yang lari tu, dia dah subscribe Kak Nadra dia lari. Dia ingatnya Kak Nadra akan subscribe balik, tak. Kalau anda jujur, anda bertahanlah di channel Kak Nadra. Kalau minat dengan channel Kak Nadra, subscribe lah. Kak Nadra pun akan subscribe juga anda. Tapi Kak Nadra nonton dulu video baru kita subscribe. Ni untuk teman-teman yang baru, YouTuber baru. Tak payahlah masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini, tak payah. Kalau anda nak subscribe orang tu, mesti orang tu akan subscribe anda balik. Tapi tunggu dalam jangka 24 jam. Tak boleh dalam 1 jam. Jangan masuk ke channel orang, masuk 1 jam, oh tunggu balasannya. Subscribe. Tak boleh macam tu. Kita tunggu, orang dah tahu dah. Yang channel yang baru-baru ya, yang 100 500 ke bawah, kena faham tu ya. Sebab kita tak boleh sekarang shoot by shoot. Tunggu 24 jam atau 2 hari baru kita akan datang subscribe. Jadi teman-teman, subscribe sajalah Kak Nadra, tapi jujurlah, jangan sudah subscribe keluar balik tu, jangan buat macam tu. Kak Nadra tak suka orang macam tu. Karena memang jujur orang dia. Kalau orang dah subscribe Kak Nadra insya-Allah akan datang. Tapi dalam paling cepatnya tu 1 hari atau 2 hari. Tak ada lebih dari itu. Tapi kita betul-betul nonton dulu video kita, okey? Okey, kejujuran kita penting. Dalam apa hal kita nak maju, nak sukses, kita kena jujur. Jangan takut. Subscribe je lah Kak Nadra. Kak Nadra mesti akan balas, tapi bukan dalam jangka 1 jam 2 jam. Paling cepatnya 1 hari atau 2 hari. Kak Nadra ni orang dia amanah. Ni kisah hidup Kak Nadra ya. Dari umur 30 sampai 35, Kak Nadra masih bekerja di tempat yang biasa, part time juga. Memang duit banyak. Banyaklah. Kalau duit tu banyak ya. Kak Nadra memang setiap tahun hari raya akan pulang ke Indonesia. Kalau bulan puasa tetap di Malaysia ni. Solat tarawih tak pernah tinggal. Kalau waktu dia zaman-zaman kawan-kawan yang ada sekepala lah dengan kita. Kalau yang tak sekepala dengan kita tu susah sikit lah. Sembahyang kalau sahur ya. Sahur bagi Kak Nadra ya memang seronok dekat masjid. Sahur, buka kadang-kadang. Bagi orang ya, bulan puasa ni bulan membazir bagi orang banyak. Membazir atau banyak keluar duit bagi orang lah. Tapi bagi Kak Nadra dulu, zaman-zaman Kak Nadra ya, sampai sekarang pun, walaupun Kak Nadra dah jarang berbuka kat masjid, dah jarang pergi masjid ya, sebab kawan-kawan sekepala dah tak ada. Tapi Kak Nadra ya, rasa Kak Nadra bulan puasa ni bulan jimat bagi Kak Nadra. Sebab apa? Kita makan 2 kali je nya. Bulan jimat. Kak Nadra apa yang Kak Nadra suka, itu Kak Nadra beli. Kalau Kak Nadra tak suka ya, Kak Nadra takkan beli. Kak Nadra jalan je. Kak Nadra tengok dulu, Kak Nadra rasa suka sangat benda tu, Kak Nadra akan beli. Walau tu mahal. Tapi ada setengah orang ya, dia jalan ke pasar Ramadan tu, itu yang buat membazir, tapi tak makan pun. Kadang kita makan ya, korma aja kita makan 3 butir ya. Itu pun dah kenyang tu dah.
Karena memang dari kecil dididik mak Kak Nara tak boleh tamak sangat, tak boleh itu. Puasa tu kalau boleh jangan terlalu ikutkan nafsu, syaitan punya tu. Jadi kita apa yang kebutuhan di perut kita boleh terima, boleh masuk ke dalam perut kita, sebanyak mana yang boleh masuk itu saja kita beli. Itu yang Kak ingatkan. Karena macam itulah tu Kak Nara tak ada membazir di bulan puasa. Kak Nara tak suka membazir orang dia. Macam tu. Kawan-kawan Kak Nara pun macam tu. Kami duduk satu rumah ya, satu kepala semuanya. Tak pernah membazir. Kalau dah berbuka di masjid, kita orang akan buka di masjid saja. Memang bulan jimat lah kalau kita orang kalau bulan puasa. Walaupun tak pergi masjid ya, walaupun kita orang buka di rumah ya, kawan-kawan beli satu, Kak Nara beli satu, nanti yang satu rumah tu ada 6 orang kadang-kadang ya, kita beli-beli campur-campur letak atas meja, dah banyak dah. Makanlah sama-sama. Macam itulah kita orang dulu waktu zaman-zaman Kak Nara ya. Sekarang kawan Kak Nara dah semua dah tak ada. Kak Nara tinggal 2 orang lagi kawan. Satu tu pun terkurung dekat Melaka, tak boleh masuk KL sebab PKP, tak boleh masuk di KL kawan-kawan Kak Nara yang satu tu. Yang lain semua dah kahwin, dah beranak. Itulah jumpa kadang-kadang hari raya, lepas raya ada open house, tu baru jumpalah. Itulah kalau jam bulan puasa ni bagi Kak Nara di sini ya, boleh dikatakan zaman berjimat lah. Boleh buat kuih raya, kita orang jual sama-sama. Macam di tempat kerja kan dijual, lepas tu nanti orang order, kita orang buat sama-sama, dapat duit lagi. Kami di kat sini ya, senang mencari duit, tapi senang pula habiskan. Kak Nara start part time dari mulai muda lah, dari mulai 25 tu Kak Nara dah part time dah sampai Kak Nara umur 35 Kak Nara part time lagi. Adalah kakak tu nasihati Kak Nara. Kak Nara tak ada beli-beli apa-apa. Kawan-kawan Kak Nara dah ada kereta, dah ada rumah sendiri. Kak Nara enjoy, dapat duit kan, pula balik Indonesia pergi jalan-jalan. Kadang pergi jalan-jalan yang kawan-kawan kat Malaysia ni, kadang pergi keluar negara, ke Singapura lah, Brunei lah. Dulu waktu zaman-zaman umur macam tu tau. Umur Kak Nara 35, kawan Kak Nara nasihati lagi. Kakak yang polis tu, Nara, you umur sekarang dah lebih, you pun tak menikah. Simpanlah duit tu, you beli rumah. Dia kata macam tu. You beli rumah. Selepas tu nanti mana tahu you tak menetap di negara ni lagi. Lepas tu you akan pulang ke Indonesia, you tak ada rumah. Tak mungkin you akan duduk di rumah pusaka mak you. Rumah pusaka mak you pun tak ada orang yang betulkan. Tentu dah nak roboh. Memang betul kakak tu kata. Kakak tu memang baguslah dia nasihati Kak Nara. Dia seorang anggota polis yang baik tau. Sekarang dah pencen dah kakak tu. Dia waktu anggota polis, waktu jadi anggota polis, wah tegap badan dia. Dia nasihati Kak Nara, Nara simpan duit, jangan pergi jalan-jalan lagi. Dah lah tu, simpan duit, pergi simpan di bank, beli rumah atau nak beli kat Malaysia ni pun boleh. Tapi dengan cash kalau beli kat Malaysia. Sebab awak pakai PR dia katanya. Kalau awak nak beli di Indonesia, awak simpan hantar duit balik Indonesia dia katanya. Dia nasihati macam tu lah. Sebab kita tak semuanya muda dia katanya. Kita akan tua dia katanya. Tak mungkin you nak duduk di rumah pusaka mak you. Rumah pusaka mak you pun dah tua dia katanya. Memang betul. Awak jangan betulkan rumah pusaka mak awak. Rumah pusaka mak awak tu rumah bersama dia katanya. Jadi awak tak boleh awak nak betulkan mentang-mentang awak kerja awak betulkan rumah tu, tak boleh. Nanti bila awak balik nanti banyak orang yang akan nanukan, tarik sana tarik sini rumah pusaka tu dia katanya. Awak beli sendiri dengan duit awak. Nasihat kakak yang kawan Kak Nara lah, yang tua daripada Kak Nara. Beli sendiri rumah tu, berapa kemampuan gaji awak itu beli dia katanya. Iyalah. Umur Kak Nara 30 berapa ya, Kak Nara start beli rumah dah. Dah dapat beli rumah di Kota Padang Kak Nara beli. Kak Nara kata Kak Nara kalau dah tak kerja nanti Kak Nara akan pension, mungkin duduk di Kota Padang. Kak Nara kata rumah pertama Kak Nara beli di Kota Padang, di Air Pacah. Di Air Pacah Kak Nara beli. Harga dia waktu tu 2000 berapa Kak Nara beli? 2005 Kak Nara beli rumah, 2005. Harga dia waktu tu murah lagi. Rumah komplek perumahan polis Kak Nara beli. Polda. Perumahan Polda Air Pacah. Kak Nara beli tu waktu tu 215. Kak Nara beli rasanya 115 rasanya. Rumah tu besar tau.
Karena sekarang anak buah Kak Nan duduk situ, keponakan Kak Nan. Akan sewakan dulu, sewakan ke orang. Lepas tu anak keponakan Kak Nan duduk situ. Sekarang keponakan Kak Nan pun dah keluar, dia dah beli rumah lain. Kak Nan masih sewakan dengan orang lagi rumah tu. Tu rumah pertama Kak Nan beli. Kak Nan memang dah tak ada, kakak tu nasihati ya, tak payahlah pergi jalan-jalan ke luar negara lagi. Umrah pun belum lagi, haji pun belum lagi, dia katanya. Sebab Kak Nan yang kawan sekepala suka jalan sana jalan sini. Jom kita pergi. Kalau cuti kat Malaysia ni 2 kali setahun. Raya puasa, raya Cina. Jadi kalau raya Cina, kita orang memang kat Malaysia ni cuti panjang. Dalam 15 hari paling kurang dia, company kita orang ni. Company tempat kerja ni 15 hari cuti. Jadi kalau tak balik Indonesia, Kak Nan akan pergi ke luar negara dengan kawan-kawan Kak Nan ramai-ramai. Selepas tu, semenjak tu 2005 tu lah dia nasihati, belilah rumah, dah ada rumah sendiri besok baru fikirkan pergi umrah atau pergi haji pula, dia katanya. Okey lah, Kak Nan kata. Tu Kak Nan umur dah 34, Kak Nan beli 34 Kak Nan beli rumah yang air pacah. Tu rumah pertama tu. Rumah pertama Kak Nan beli, kamar dia 3, ruangan tamu dia 3, toilet 2. Rumah Kak Nan tu. Kak Nan sewakan dengan orang. Ada parking kereta lah. Tu rumah pertama. Rumah kedua Kak Nan nanti Kak Nan bagi tahu tahun berapa Kak Nan beli rumah kedua. Nantilah umur berapa Kak Nan beli rumah yang kedua. Tahun 2005 tu Kak Nan beli rumah, rasanya umur Kak Nan 35 ke berapa macam tu lah. Tak ingatlah Kak Nan. 2005 lah Kak Nan beli rumah. 2005 kalau tak silap Kak Nan beli rumah tu. Sekarang masih ada lagi. Kak Nan ingat ya, sebab Padang selalu gempa bumi. Kak rasa Kak Nan nak pindahkan rumah tu ke Dumai. Kak Nan jual tu, Kak Nan pindahkan ke Dumai. Kak Nan beli rumah Dumai. Tapi di Dumai Kak Nan dah ada rumah juga. Nantilah Kak Nan cerita rumah di Dumai pula macam mana. Sebab Kak Nan kalau dah pension nanti, dikatanya kawan-kawan lah, tak semestinya awak akan tinggal di Malaysia ni. Mana tahu awak entah pulang ke Indonesia, awak tak ada rumah. Jangan awak betulkan rumah pusaka mak awak. Rumah pusaka rumah awak tu semuanya yang berhak tu. Adik-beradik berhak, anak-anak cucu berhak, dia katanya. Nanti kalau awak betulkan rumah pusaka mak awak, walaupun rumah tu dah roboh, dia kata nanti awak akan rugi sendiri. Awak nanti, anak kemenakan awak kan muda-muda lagi, dia nak duduk atas rumah tu, dia berebut-rebut dengan awak, nanti gaduh, dia kata. Elok awak beli sendiri, awak simpan duit, awak beli sendiri atas nama awak sendiri. Itulah kakak yang kakak kawan-kawan Kak Nan ni nasihati Kak Nan. Okey. Memang Kak Nan buat atas nama Kak Nan. Memang rumah mak Kak Nan tu ramai yang duduk datang rumah tu. Kakak Kak Nan dia tak mampu beli, dia duduk rumah tu tapi dia tak betulkan. Betul juga kata kawan Kak Nan tu. Anak buah Kak Nan dia tak ada kerja, dia malas kerja, dia duduk atas rumah mak Kak Nan dah nak roboh dah. Yang boleh betulkan rumah tu Kak Nadra dengan abang Kak Nan. Abang Kak Nan pun dah meninggal dah. Tinggal Kak Nan seorang lagi. Yang ada rezeki lah. Yang kakak-kakak semuanya dah tua-tua, dah tak ada rezeki. Anak kemenakan Kak Nan pun macam tu juga. Kata kawan Kak Nan selalu nasihatkan Kak Nan, jangan takut, dia katanya. Awak beli atas nama awak sendiri. Jadi awak boleh berkuasa di atas hak awak sendiri. Kalau di atas pusaka awak tak ada hak, dia katanya. Sebab apa? Anak buah awak banyak, kakak awak ada lagi, dia katanya. Jadi itu hak milik bersama, dia katanya. Rumah pusaka mak awak, dia kata. Kalau rumah awak sendiri yang punya. Awak boleh apa-apa awak buat. Itulah. Tak ingat Kak Nan nak beli satu dekat sini. Tapi fikir-fikir kat sini pun anak buah Kak Nan ramai punya rumah semuanya. Buat apa Kak Nan nak beli sini? Jadi Kak Nan belilah kat Indon, kat Dumai. Jadi kat Dumai tu senang Kak Nan putar balik. Kak Nan beli di Dumai ya, di Dumai satu, di Padang satu. Senang kalau Kak Nan nak pergi ke bosan di Dumai, Kak Nan akan datang Malaysia. Kami keluarga banyak di Sentul, Melaka. Macam itulah Kak Nan punya keluarga Kak Nan. Itulah Kak Nan dah beli rumah dekat Padang satu. Yang kedua rumah Kak Nan di Dumai Kak Nan beli. Besok Kak Nan cerita lagi dari umur 35 sampai 40.
cerita ni ya, karena buat cerita hal diri Kak Nara ni ya. Kak buat kalau ada video lain Kak akan batal dulu. Ni sekarang tak ada video lain, Kak buat cerita tentang diri Kak Nara. Besok sambung lagi. Ini untuk hari ini dulu, untuk pagi ini dulu. Okey, nonton terus, like, subscribe gratis. Okey, assalamualaikum.